Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperbanyakkan, mengulang-ulangi ucapan puji-pujian kita kepada Allah. Alhamdulillah, pertemuan kita pada malam ini diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rahmat kepada kita, Allah memberikan kita petunjuk hidayah, dan Allah memberikan kita taufik bimbingan untuk kita sama-sama pada malam ini menggunakan waktu yang ada pada malam ini untuk kita sama-sama menambahkan pengetahuan kita berkenaan dengan fakta, maklumat yang dikaitkan dengan para Nabi alaihimussalatu wassalam. Yang mana malam ini merupakan pengisian yang terakhir yang berkaitan dengan kisah Nabi Allah Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Selepas habis kisah Nabi Ibrahim, insya-Allah kita akan masuk kepada kisah Nabi Allah Lut alaihimussalatu wassalam. Sebelum saya pergi kepada perbincangan kita pada malam ini, izinkan saya menunjukkan sampai di mana kita sebenarnya mengikuti pengisian tajuk fakta sebenar di sebalik kisah para Nabi. Okay, jika tuan-tuan lihat nota yang saya paparkan, iaitu senarai kandungan yang kita akan belajar kisah Nabi. Saya buat sedikit pengulangan. Okey. Kisah para Nabi yang kita akan bincangkan, kalau tengok kepada nota itu, ada lebih kurang 12, 13, 14. Ada 9, 10, 11. Okey, ada lebih kurang dalam berapa tu? 4, 8, 12, 13, 14. Ada lebih kurang dalam 14 kisah para Nabi yang kita akan bincangkan setiap pertemuan kita pada hari Isnin, minggu pertama dan minggu yang ketiga. Namun begitu, insya-Allah kita akan ada satu lagi pengisian. Kita akan gunakan waktu hari Khamis malam Jumaat. Jadi Khamis malam Jumaat kita akan bertemu sekali lagi untuk kita bincangkan fakta yang lebih dekat kepada benar, mana-mana maklumat yang dipilih oleh para ulama untuk ditampilkan, untuk disampaikan. Jadi kalau tengok kepada senarai tajuk kisah pada Nabi, kita dah selesai beberapa kisah lah. Kita tengok dekat sini, kisah Nabi Adam. Kita dah selesai 20 kemusykilan. Kita dah selesai tentang kisah Nabi Adam. Sekejap saya. Okey, lepas tu kisah Nabi Nuh, alhamdulillah 8 kemusykilan kita dah selesai. Nabi Hud ada 5 kemusykilan, Nabi Saleh ada 4 kemusykilan. Bermakna 4 Nabi, 4 Rasul ni telah pun kita selesai. Jadi malam ni kita akan menyelesaikan beberapa lagi baki kemusykilan yang ada berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim. Jadi malam ni kalau kita dapat selesaikan semua, maknanya kita telah
namatkan perbincangan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam ada 17 kemusykilan. Jadi kelas yang akan datang kita masuk kisah Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam. Jadi untuk kisah Nabi Ibrahim ini kita perincikan lagi. Okey. Kisah Nabi Allah Ibrahim ini kalau kita tengok pada senarai kandungan kita dah selesai 12 kemusykilan. Kita dah sekejap. Kita dah selesai 12 kemusykilan. Jadi yang masih lagi berbaki ada lagi dalam 5 kemusykilan yang belum selesai. Jadi malam ini kita akan mulakan dengan nombor yang ke-13 iaitu beberapa maklumat yang kalau kita tak pelajari dengan lebih terperinci nanti akan mendatangkan pertanyaan, itu kita panggil kemusykilan. Nanti akan ada timbul kekeliruan. Antaranya berkaitan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pernah didatangi oleh para malaikat ke dalam rumahnya yang Nabi Allah Ibrahim menghidangkan anak kambing tu. Ini kita akan cerita sebab dalam ayat tu kalau dibaca secara keseluruhan dia ada beberapa kemusykilan yang boleh kita bincangkan pada malam ini. Kemudian yang ke-14 kita akan bincangkan tentang kenapa di dalam Al-Quran Nabi Allah Ibrahim dia mendapat pangkat Khalilullah. Dia mendapat pangkat kekasih Allah. Sedangkan kita belajar Nabi SAW itu adalah kekasih Allah. Jadi kita akan bincang apa maksud Khalilullah, kekasih Allah. Kemudian yang ke-15 kita akan melihat isu yang Nabi Allah Ibrahim pernah minta kepada Allah supaya jadikan zuriat dia sebagai imam. Kenapa Nabi Ibrahim minta zuriat dia jadi imam? Adakah Nabi Ibrahim ni bersifat, kata orang kan, biasa kalau macam ada mana-mana raja, dia mesti nak keturunan dia itu menjadi raja kan. Tapi adakah watak Nabi Ibrahim seperti itu? Seolah-olahnya macam dia nak utamakan zuriat dia saja yang akan menjadi imam, yang akan menjadi ikutan. Jadi kita akan bincangkan pada perkara yang ke-15 dan yang ke-16, insya-Allah ada waktu kita akan bincangkan tentang betul ke orang Yahudi mendakwa bahawa mereka ini adalah beragama seperti agama Nabi Ibrahim. Betul ke orang Nasrani ini dia beragama seperti agama Nabi Ibrahim? Betul ke orang-orang Arab musyrikin pun mendakwa mereka ini mengikuti ajaran Nabi Allah Ibrahim? Jadi kita akan lihat apakah jawapan yang sebenar-benarnya, yang sebenarnya dipanggil mengikuti agama Ibrahim. Menunjukkan bahawa agama-agama lain macam Yahudi, Nasrani, musyrikin, al-musyrikin ni mereka sangat mengidolakan Nabi Ibrahim sebenarnya. So Nabi Ibrahim ni nabi yang sangat dikenali oleh agama-agama seperti Yahudi, Nasrani, orang musyrikin. Kita Islam memang sudah sedia maklum. Kita akan lihat, kita akan bincangkan sekejap lagi. Dan jika Allah memberikan kita ada lagi waktu, kita cubalah habiskan malam ni tentang yang ke-17 tentang dalam Quran Allah ada menyebut Nabi Ibrahim ni dia adalah bapa kepada kita. Kenapa Allah mengatakan Nabi Ibrahim ni bapa kepada kita? Bapa dari sudut apa? Adakah Nabi Ibrahim ni dikatakan bapa kita kerana dikaitkan dengan nasab keturunan? Ataupun sebenarnya apa? Kenapa dipanggil dia bapa?
kepada kita semua. Ada ayat Quran. Semua yang kita bincang ni, 13, 14, 15, 16, 17, semuanya maklumat itu ada di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan ayat-ayat itulah, jika kita hanya baca terjemahan, dibimbangi akan berlaku salah faham. Maka bagi memastikan tidak berlaku salah faham, bagi memastikan kita tidak faham, ataupun bagi memastikan kita tidak memahami dengan cara yang tidak benar, maka kita perlu membincangkan maklumat-maklumat ini secara ringkas. Moga-moga kita mendapat penambahan maklumat, kita akan dapat pengukuhan lagi maklumat tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Okay, sebab kalau kita sebab setengah ada pengajian yang berbentuk kisah-kisah para nabi, kan? Banyak kelas-kelas yang menghidangkan qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi. Tetapi kadang-kadang kita hanya tahu cerita saja, tetapi kita tidak membincangkan secara lanjut seperti isu-isu yang kita bentangkan ini. Jadi moga-moga ia menjadi pengukuhan, menjadi maklumat baru kepada pengetahuan kita berkenaan dengan Nabi Allah Ibrahim. Jadi saya teruskan dengan perkara yang ke-13 perbincangan kita malam ni, kisah Nabi Allah Ibrahim didatangi oleh para malaikat. Cuma saya menyusun 10 jari dari hujung rambut hingga ke hujung kaki kerana saya tidak dapat menyediakan nota seperti kelas-kelas sebelum ini. InsyaAllah nota-nota yang saya tertinggal berada dalam senarai semak kerja yang perlu saya lunaskan. Jadi saya tengah susun waktu untuk saya buat sedikit demi sedikit nota yang sebelum ini dah beberapa kelas, sebenarnya dekat 2-3 kelas saya tak dapat nak berkongsikan nota pada tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita doakan Allah sentiasa memberikan rahmat kepada saya, selalu melapangkan dada saya, selalu memudahkan urusan saya. Allah selalu beri saya hidayatul taufiq untuk saya dapat menyiapkan nota tersebut. Baik tuan-tuan, walaupun tiada nota, saya minta jasa baik tuan-tuan dan puan untuk membuka, melihat Quran terjemahan. Jadi kena ada Quran terjemahan. Jadi cepat-cepat ambil Quran terjemahan tu. Okey. Untuk memudahkan juga, mungkin ada orang dia tak ada Quran terjemahan, kan? Maka saya akan paparkan ayat Quran yang kita akan rujuk, dan juga saya akan paparkan terjemahan ayat pada ayat yang kita rujuk. Jadi kita bincang perkara pertama pada malam ini, iaitu peristiwa pertemuan Nabi Allah Ibrahim dengan para malaikat pada satu malam, yang mana pertemuan itu telah memberikan kita banyak maklumat. Okey, jadi kita buka surah Hud. Okey, buka surah Hud, surah yang ke-11. Kita akan rujuk ayat nombor 69 sehingga ayat nombor 76. Ayat 69 sampai ayat nombor 76. Okey, kalau nak rujuk muka surat, okey, ayat nombor 69 sehingga 76 ni dia berada pada muka surat 229 sehingga muka surat 230. Jadi izinkan saya untuk memaparkan sekarang ayatnya dan juga terjemahannya. Okey, kita tengok sekejap dia punya maklumat dia. Kita tengok dekat mana ni, nak tengok ni. Sekejap
Saya stop sekejap. Saya nak cari. Okey. Okey, saya tunjukkan sekarang ayatnya dalam surah Hud, surah yang ke-11. Okey, kita tengok ayat nombor 69. Okey, kita terus kepada ayat nombor 69. Okey, dalam masa yang sama saya mohon siapa-siapa yang boleh copy paste ayat dan terjemahan letakkan di ruangan chat. Mungkin boleh membantu rakan-rakan kita. Okey, kita tengok ayat nombor 69. Okey, ayat ni mudah saja untuk kita memahami. Okey, begini. Okey, ayat nombor 69 ni Allah memberitahu kepada kita Nabi Ibrahim ni dia telah didatangi utusan-utusan. Utusan-utusan ni sebenarnya adalah malaikat yang nak membawa berita yang menggembirakan. Kemudian apabila malaikat tu sampai kepada rumah Ibrahim, maka malaikat tu memberi salam. Ibrahim pun mengucapkanlah salam. Kemudian Nabi Allah Ibrahim tanpa bertangguh, Nabi Ibrahim menghidangkan kepada mereka seekor anak lembu yang dipanggang. Inilah karakter Nabi Allah Ibrahim, sangat memuliakan tetamunya. Okey, tapi tadi kita kata utusan-utusan dekat sini malaikat. Kita kata ayat nombor 69. Kita kata dia malaikat kan. Rusuluna tu adalah nama lain, gelaran lain bagi malaikat. Kadang-kadang Allah panggil rusuluna, utusan-utusan kami. Tapi kenapa Nabi Ibrahim ni dia sediakan seekor anak lembu yang dipanggang? Sedangkan malaikat tak makan, malaikat tak minum. Kan kita belajar malaikat kan sifat dia tak makan dan tak minum. Tapi kenapa Nabi Ibrahim menghidangkan seekor anak lembu yang dipanggang? Inilah di antara kemuskilan dia. Kenapa? Okey. Sebenarnya Nabi Ibrahim dia tak tahu pun yang datang rumah dia malam tu adalah malaikat. Dia tak tahu. Ini menunjukkan, macam mana dia tak tahu? Apa bukti dia tak tahu? Kita kena tengok ayat nombor 70. Ayat nombor 70, Nabi Ibrahim dia dapat tahu orang datang rumah dia ni orang datang rumah dia ni lain, berbeza dengan manusia yang biasa. Sebab itu Nabi Ibrahim nampak pada mana? Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum. Maka apabila Nabi Ibrahim melihat tangan malaikat itu tidak menyentuh hidangan itu, Nabi Ibrahim dia merasa sangat pelik dan dia takut. Menunjukkan bahawasanya Nabi Ibrahim lepas dia tengok tetamu-tetamu yang datang rumah dia tu tak nak sentuh pun seekor anak lembu yang dipanggang oleh Nabi Ibrahim, mereka tak nak sentuh. Kenapa mereka tak nak makan ni? So menyebabkan Nabi Ibrahim menjadi takut. Ini membuktikan Nabi Ibrahim tak tahu yang datang tu malaikat. Menunjukkan bahawa para nabi ni pun tidak tahu benda-benda yang Allah tak akan bagi. Kalau Allah tak bagi tahu, tak tahulah. Bukan para rasul ni mereka dengan bebas boleh mengetahui, mereka boleh tilik ke, mereka boleh nampak kasyaf ke, mereka boleh teka, tak ada. Nak menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim pun dia tak tahu yang datang rumah dia itu adalah sebenarnya malaikat yang menyerupai manusia. Dia tak tahu. Dia ingat orang biasa datang, tetamu datang. Sebab tu Nabi Ibrahim ni dia bukan bagi makan yang biasa-biasa, tapi dihidangkan yang special untuk tetamu dia. Tiba-tiba tak nak makan.
So Nabi Ibrahim menjadi takut. Okey. Kemusykilan yang berikutnya adalah kenapa Nabi Ibrahim ni takut? Bukankah para nabi ni tak takut? Ada tak orang cakap, pernah tak belajar, ada orang kata, para nabi ni hebat, mereka tidak pernah takut. Kalau siapa-siapa cakap macam tu, sebenarnya dia telah menyalahi ayat-ayat Al-Quran. Banyak ayat Quran yang kata para nabi ni takut. Sebab apa para nabi ni takut? Kerana para nabi adalah manusia. Apabila manusia, sifat fitrah kejadian manusia itu antaranya mempunyai emosi, ada perasaan. Maka antara perasaan yang dimiliki oleh para nabi juga adalah perasaan takut. Nabi Ibrahim takutlah. Siapa dia datang rumah dia ni, tak nak makan ni. Kan? Tapi Nabi Ibrahim sebenarnya dia pun tak tahu lagi tahu sebenarnya ini malaikat. Tapi dia dah macam dia dah macam takut entah perompak ke, kan, kenapa tak nak makan ni. Okey, lepas itulah yang para malaikat tu mengenalkan diri. Dia kata apa? Mereka berkata, la takhaf, janganlah kau takut Ibrahim, inna ursilna ila qaumi lutin, sebenarnya kami ni nak diutuskan nak pergi kepada kaum Lut. Maksud dia, baru Nabi Ibrahim memahami bahawa ini sebenarnya utusan Allah yang sekejap lagi mereka nak pergi dekat kaum Lut. Tapi mereka singgah dulu dekat rumah Nabi Allah Ibrahim. Okay. Jadi, patut ke para Nabi rasa takut? Kemusykilan. Kalau kita baca yang ni, ya. Para Nabi ni pun mereka mempunyai perasaan takut. Itu sifat fitrah yang ada pada manusia. Okay. Setelah Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam mengetahui bahawasanya mereka yang datang ni adalah utusan Allah untuk pergi kepada kaum Lut, ayat 71, isteri Nabi Allah Lut, iaitu isteri Nabi Ibrahim, namanya adalah Sarah, kan? Dalam hadis sebut namanya Sarah, wa mura'atuhu, dan isterinya pada ketika itu sedang qaimatun, sedang berdiri. Dia mendengar perbualan di antara Nabi Ibrahim dengan tetamu yang datang di rumah dia, dan dia pun tahu itu adalah malaikat. Tiba-tiba isteri Nabi Allah Ibrahim dia buat apa? Fadhahikat. Dia ketawa. Dia gelak. Isteri Nabi Allah Ibrahim iaitu Sarah tu tiba-tiba fadhahikat. Dekat sini kita jumpa fadhahikat. Fadhahikat tu maksudnya dia ketawa. Kenapa dia ketawa? Jadi kalau kita nak tahu maklumat tu dia ketawa, kita kena tengok ayat sebelumnya. Kenapa dia ketawa? Kerana malaikat tu datang, Allah utuskan sebenarnya nak pergi membinasakan kaum Lut. Sebab itu Sarah tu ketawa. Kenapa dia ketawa? Kenapa dia suka? Maksudnya mereka mengetahui akan keburukan, keterukan kaum Nabi Allah Lut. Jadi apabila mereka mengetahui kaum Lut ini akan dihancurkan, akan ada utusan yang nak pergi kepada mereka, nak membinasakan mereka, lalu Sarah pun ketawa. Dia bukan ketawa kerana isu dia nak dapat berita tentang dapat anak, sebab dia belum tahu lagi. Sebab ayat tu hanya sampai fadhahikat. Okay, jadi ketawa kat sini sebab apa? Dia ketawa gembira kerana kaum Lut tak lama lagi akan dibinasakan. Lepas tu
Barulah Allah kata, fabashsharna wa ishaqa wa min wara'i ishaqa Yaqub. Barulah kami beritakan, kata Allah, kami bagi dia berita gembira bahawasanya dia akan dapat seorang anak. Anaknya nama Ishaq. Dan Ishaq tu pula akan dapat anak. Anak Ishaq itu namanya Yaqub. Maknanya Sarah ni dengan Nabi Allah Ibrahim ni dah tahu dah bahawasanya mereka akan dapat anak dan akan dapat cucu. Okay. Kemudian apa reaksi, apa respon daripada Nabi Allah Ibrahim, daripada isteri Nabi Allah Ibrahim, Sarah tu dia kata apa? Dia qalat ya wailata alidu, dia kata ish, ajaib ni. Kan? Macam mana aku akan lahirkan anak wa ana ajuzun, sedangkan aku sudah tua. Wa hadza ba'li syaikha, suami aku pun dah tua. Apa maksudnya kan? Maksudnya dah berumur, tiba-tiba dapat berita akan dapat anak. Jadi Sarah pun bertanya kepada para malaikat. Kemudian Sarah mengatakan, inna hadza la syai'un ajib. Dia kata sesungguhnya peristiwa ni satu perkara yang sangat menghairankan. Dia kata, yelah, kenapa dia cakap macam tu? Bukan dia tak bukan dia tak percaya Allah tu boleh buat apa saja. Ni kita kena belajar juga. Okey. Tetapi dalam hidup kita, kita perlu mengambil kira, dipanggil sundah, kita mengambil kira ketetapan kauniyah. Maksud dia, kalau nak beranak, mengikut ukuran dunia, mestilah dia boleh beranak lah, betul tak? Kalau dia nak dapat anak, mesti dia boleh beranak. Lepas tu umurnya itu bukanlah macam dah menopause ke, yang macam dah macam dah tak boleh nak beranak lagi. Kan? Sebab itu Sarah tu tanya, kan, aku dah tua, suami aku dah tua, kan, macam mana boleh dapat anak? Ish, ajaib ni. Okey, bukan bermaksud kemuskilan dia, bukan bermaksud Sarah tu dia tak percaya kekuasaan Allah, tetapi mengambil kira sebab-sebab. Dari sudut dunia ni memang macam tu, kan? Okey. Kemudian ayat 73, malaikat pun mengatakan, atajibina min amrillah, patut ke engkau nak merasa hairan terhadap perkara yang telah pun Allah tetapkan. Okey. Kita terus pada ayat nombor 74. Okey. Ayat 74 menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim ni barulah dia tenang, dia dah tak takut dah. Sebab tu ayat 74 Allah mengatakan, falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw'u wa ja'atuhu al-bushra. Maka apabila perasaan takut Nabi Ibrahim tu dah hilang dari sudut hati dia, kan, lepas tu pula dia dapat pula berita gembira. Okey, pertama dah hilang takut, lepas tu pula dapat berita gembira pula, nak dapat anak, lepas tu nak dapat cucu. Kemudian Nabi Ibrahim dia membantah malaikat. Dia kata, yujadiluna fi qaumi Lut. Nabi Ibrahim membantah, kita baca ayat ni kan, membantah, kita baca ni, dia membantah, macam dia berdebat sikit dengan utusan kami tentang kaum Nabi Allah Lut. Faham tak maksudnya? Maksudnya Nabi Ibrahim, kalau kita baca ayat ni, mungkin kita akan bertanya, kan, kita akan kita tengok dekat sini, dia bersoal jawab, dia berbantah. Kan tadi Nabi cakap, malaikat tadi kata waktu Nabi Ibrahim rasa takut, lepas tu malaikat kata, kami ni sebenarnya utusan nak pergi kepada kaum Lut.
Maknanya Nabi Ibrahim mengetahui kaum Lut tu akan dibinasakan. Tapi Nabi Ibrahim dia macam tak setuju tentang pengutusan mereka kepada kaum Lut. Dia bersoal jawab. Kenapa Nabi Ibrahim yujadiluna? Kenapa Nabi Ibrahim dia seperti tak macam dia berbantah kan tentang mereka datang kepada kaum Lut? Adakah Nabi Ibrahim ni dia sayang dekat kaum Lut? Adakah kerana Nabi Allah Ibrahim ni dia macam dia tak setuju dengan kedatangan para malaikat tu, seperti dia membantah perintah Allah? Boleh menimbulkan kemuskilan tu pada ayat tu. Jawapannya ada pada ayat selepasnya. Kita baca ayat selepasnya. Ayat selepasnya, kenapa Nabi Allah Ibrahim berbantah dengan malaikat itu? Kenapa yujadiluna? Okey, Allah menerangkan, inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Allah kata sesungguhnya Ibrahim ni seorang yang sangat halim. Halim ni orang yang lembah lembut, bertolak ansur, sopan santun. Kan? Awahun, yang suka pula kembali kepada Allah, mudibun, yang mengerjakan amal bakti. Ayat 75 ni memberikan jawapan kenapa Nabi Ibrahim bersoal jawab, membantah, seperti macam dia bertanya tentang kedatangan mereka kepada kaum Lut. Bukan dia berbantah tak setuju dari sudut dia nak bangkang perintah Allah tu, bukan. Tetapi ayat 75 bagi jawapan Nabi Allah Lut ni, Nabi Allah Ibrahim ni seorang yang sangat penyayang, seorang yang macam bagi canah kan, macam bagi peluang lah kepada mereka. Bukan kerana Nabi Allah Ibrahim ni setuju perbuatan kaum Lut tu, tapi sebab sifat dia jenis sifat macam tu, dia kata halimun awahum munib. Sifat dia jenis sifat yang, dah faham tak? Maksudnya dia sifat yang sangat lembut. Sifat dia seperti dia nak kata seperti nak berilah peluang lagi pada dia orang tu. Seperti itu. Okey, diterangkan pada ayat nombor 75. Okey, tapi ayat 76, para malaikat itu mengatakan bahawasanya, ya Ibrahim, a'rid an hadha. Malaikat tu kata, tak payahlah kau nak ambil, jangan hiraukan sangat apa yang mereka nak buat ni. Kan? Kenapa? Innahu qad jaa'a amru rabbika. Sesungguhnya ini sebenarnya datang perintah daripada Tuhanmu. Jadi malaikat kata tak boleh. Yang ni bahasa saya nak terangkanlah. Maksudnya malaikat tak terima apa cadangan Nabi Allah Ibrahim tu, seperti kata bagilah masa lagi kat diorang ke, kan? Tak ada. Malaikat kata dah, jangan sembang lagi bab tu. Dia kata kami datang ni memang Allah perintahkan buat, maknanya dah tak boleh tolak dah. Memang datang ni memang nak kena binasa juga, mereka akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab tu ayat tu kata wa innahu atihim azabun ghairu mardudin, dan sesungguhnya mereka akan didatangi azab yang mereka tak akan dapat tolak lagi azab itu. Lepas tu baru dia pergi rumah Lut. Menunjukkan bahawasanya Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Lut ini dia berada pada satu zaman. Okey. Nanti kita akan cerita tentang kisah Nabi Allah Lut pada kelas akan datang. Okey, jadi selesailah isu yang ke-13 ini. Mana-mana kemuskilan yang kalau kita tak
perincikan mungkin boleh membawa kepada salah faham. Salah faham seperti apa? Seperti tentang kenapa Nabi Ibrahim menghidangkan makanan sedangkan dia malaikat. Rupa-rupanya Nabi Ibrahim tak tahu. Lepas dia tahu, itu yang dia berani memberikan cadangan. Lepas tu kenapa Sarah itu dia ketawa, dan termasuklah perkara-perkara yang telah pun kita terangkan. Okay, jadi kita terus pergi kepada maklumat yang berikutnya. Okey, nombor 14 kita nak bincang tentang bagaimana Nabi Ibrahim ni boleh diangkat sebagai Khalilullah. Okey. Jadi surah yang kita nak rujuk, kita kena buka surah yang keempat, surah An-Nisa. Okey. Sila buka surah An-Nisa, surah yang keempat. Okey, cuba lihat ayat 125. Ayat 125, muka surat 98. Cuba tengok dalam Quran terjemahan muka surat 98. Okay, siapa yang guna handphone, kalau tengok apps Quran tu dia tak ada muka surat lah kan. Okay, kita tengok ayat nombor 98. Sekejap, ayat nombor 98. Ayat nombor 125, muka surat 98. Maafkan saya. Ayat 125. Tapi muka surat ayat 125 ni berada pada halaman 98. Okey, dah jumpa ayat dia? Okey, tengok ayat 125. Kita akan jumpa perkataan Khalil. Okey, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Dan tidak ada yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Dalam masa yang sama, dia berusaha untuk buat kebaikan. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Dan dia pula mengikut agama Nabi Allah Ibrahim hanifa, yang lurus, yang berada di atas jalan tauhid. Lepas tu Allah mengatakan, wattakhazallahu Ibrahim hanifa. Juga perkataan hanifa. Allah telah menjadikan Ibrahim itu Khalil. Dalam perkataan Khalil, lepas tu bakal tuan-tuan nak namakan nama anak lelaki, nama anak Khalil. Ada orang nama Khalil, tapi huruf Kha lah. Kha tu maksudnya adalah kekasih. Khalil. Dia lebih lagi mendalam daripada Habib. Pernah dengar tak orang kata Habib kan? Habibi ya Habibi. Kekasihku. Sebenarnya Khalil lebih tinggi daripada Habib. Sepatutnya kita, kalau kita nak puji Nabi, selalu kita dengar orang kata Rasulullah ni adalah Habibullah, kekasih Allah. Kita tukar perkataan Habib kepada Khalilullah, Muhammad Habibullah. Kita tukar kepada Muhammad Khalilullah. Kerana perkataan Khalil, dia lebih lagi daripada, maksudnya daripada setakat Habib. Jadi manusia yang diiktiraf sebagai Khalil. Khalil ni manusia yang Allah sayang, Allah cinta. Nabi Ibrahim dapat Khalil. Itu yang Allah kata, Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalil. Kenapa dia dapat pangkat sebagai Khalilullah?
sebagai Khalil. Khalil dia diambil daripada perkataan al-khullah. Al-khullah. Al-khullah ni bahasa mudahnya, khullah ni membawa maksud adalah al-mawaddah wal mahabbah. Maksudnya Khalil ni dia adalah menunjuk kepada mawaddah dengan mahabbah. Maksudnya sayang, cinta, itulah Khalil. Kenapa? Kita pun sedia maklumlah kenapa Allah menjadikan Ibrahim ni kekasihnya. Tapi bukan kekasih Habib yang lebih tinggi daripada Habib, tapi Khalil. Sudah pastilah kerana keimanannya, kerana dia membenarkan apa yang telah disampaikan kepadanya. Betul tak? Kita tahu kan kisah Nabi Ibrahim, panjang kisah Nabi Ibrahim. Kan? Dia sanggup sebelih anak dia, walaupun dia bermimpi Allah perintahkan sebelih anaknya, dia tetap tunaikan perintah Allah. Kalau kita lah, Allah perintahkan kita sembelih anak kita, kita pun jadi ragu-ragu. Iya ke ni? Tapi Nabi Ibrahim membenarkan mimpi dia tu. Sebenarnya. Jadi di antara sifat-sifat itu, maka Nabi Allah Ibrahim ini layak untuk menjadi Khalila, menjadi kekesayangan Allah, manusia yang dicintai oleh Allah. Bagaimana dengan Nabi SAW? Okey. Sebelum tu, tuan-tuan pernah pergi Palestin? Ataupun kalau kita pergi Palestin, ada tak tempat bandar yang dinamakan bandar itu adalah Khalil? Khalil. Dikatakan nama bandar dekat Palestin tu dinamakan bandar itu dengan Khalil mengambil peristiwa ayat 125. Sebab Nabi Ibrahim kan dia berada di Palestin. Dia berada di Palestin. Dia tinggal di mula-mula di Iraq. Kemudian dia hijrah, dia masuk Palestin. So dia berada di Palestin. Sebab tu cucu dia Nabi Ibrahim iaitu Nabi Yaqub. Kan kita tahu kan cucu dia Nabi Yaqub pun duduk dekat Palestin. Yaqub dapat anak namanya Yusuf. Yusuf itulah yang dikeluarkan daripada Palestin, akhirnya dibawa masuk ke Mesir. Itu cerita dia. Okey. Jadi Nabi SAW pun sebenarnya pun Allah angkat Nabi Muhammad SAW sebagai Khalil. Tetapi bukan di dalam ayat Al-Quran. Kalau tengok ayat Quran, kita takkan jumpa Nabi SAW ni Allah angkat dia sebagai Khalilah. Tak ada. Tetapi kalau kita nak jumpa, Nabi SAW ini juga merupakan Khalil. Khalilullah, maksud kesayangan Allah, kita kena rujuk di dalam hadis riwayat Bukhari dan rujuk juga hadis di dalam riwayat Muslim. Ini bermakna dalam banyak-banyak manusia, 2 orang saja yang mendapat gelaran yang tertinggi, pangkat yang paling tinggi di sisi Allah, iaitu adalah Khalilullah, kekasih kesayangan Allah. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, itu untuk kemusykilan yang kedua. So selepas ni gunakan perkataan Khalilullah, lebih lagi tinggi pangkat itu daripada Habibullah. Okey, kalau kita nak kaitkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Baik, kita teruskan yang berikutnya. Boleh lagi tuan-puan, sikit lagi waktu. Okey, sekarang kita nak membincangkan tentang permintaan Nabi Allah Ibrahim kepada Allah untuk menjadikan zuriat dia ini di kalangan orang-orang yang boleh menjadi role model. Adakah semua zuriat dia? Okay. Kita baca. Rujukan kita adalah suratul Baqarah. Okay, buka suratul Baqarah ayat 1, 2, 4, muka surat 19. Okay, kita buka surah Baqarah sekarang. Okay. Surah Al-Baqarah, kita tengok ayat nombor berapa? Ayat nombor 124. Muka surat nombor 19. Muka surat nombor 19. Tengok muka surat nombor 19. Saya akan tunjukkan pada tuan-puan. Ayat ni kalau kita tak faham dia, baca sekali imbas atau kita baca terjemahan, boleh bawa kita kepada kekeliruan sebenarnya. Kita tengok ayat 124. Okay, tengok ayat nombor 124. Okay, tengok. Kita nak ambil ayat di dekat sini. Ayat di keseluruhan lah. Okay, ayat 124 Allah kata apa? Wa idhi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Dan ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim pernah diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimah. Okay, Nabi Ibrahim pernah Allah uji dia dengan beberapa kalimah. Okey, setakat ni Wallahu ta'ala a'lam, tidak ditemui lagi secara spesifik Nabi Ibrahim diuji dengan kalimah-kalimah tu apa. Ini merupakan perkara yang didiamkan oleh Allah. Allah tak bagi tahu. Cuma Allah kata Nabi Ibrahim telah diuji dengan beberapa kalimah. Jadi adakah kalimah tu bermaksud kalimah iaitu kalimah berbentuk suruhan ataupun berbentuk larangan? Boleh jadi. Namun pada hakikatnya kita tak tahu apa dimaksudkan dengan kalimah-kalimah di sini. Tapi pasti Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Adakah Nabi Ibrahim berjaya dengan ujian itu? Fa'atammahunna. Maka Nabi Ibrahim pun menyempurnakan. Maknanya Nabi Ibrahim telah lulus dalam semua ujian yang diberikan kepadanya. Okay. Selepas itu, Allah Ta'ala telah lantik Ibrahim sebagai apa? Allah kata, Qala inni ja'iluka linnasi imama. Nabi Ibrahim pun Allah kata, sesungguhnya aku melantik engkau menjadi imam. Okey, imam bukan imam solat. Imam dekat sini, imam makna yang lebih luas, iaitu menjadi ikutan. Jadi Nabi Ibrahim ni Allah telah lantik dia sebagai role model, sebagai ikutan. Okey. Nabi Ibrahim pula dijawab pula dekat Allah. Dia berkata pada Allah, qala. Dia kata, qala wa min dhurriyyati. Nabi Ibrahim kata pula kepada Allah, ya Tuhanku, jadikanlah juga dari keturunanku. Dia kata, mula-mula kan Allah lantik dia seorang menjadi imam, menjadi ikutan sebagai role model. Kan, uswah, contoh yang terbaik. Nabi Ibrahim pula, dia minta pula kepada Allah supaya zuriat dia ni pun Allah Ta'ala lantik menjadi sebagai role model imam. Okey. Kemudian
Nabi Allah Ibrahim, lepas tu Allah Ta'ala menjawab semula. Sebab kita jumpa qala kan. Kita jumpa qala 3 kali kan. Qala. 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 Qala dekat sini, satu je. Ini Nabi Ibrahim. Yang dua ni Allah kata. Qala la yanalu ahdil zalimin. Allah pun kata, okey, permohonan kau diterima. Allah kata, tetapi Allah kata, janjiku ini tidak akan didapati oleh orang-orang yang zalim. Maksud dia apa? Kan Nabi Ibrahim minta kan, ya Allah, zuriat aku ni juga jadilah dia orang ni imam, jadi ikutan. Siapa zuriat Nabi Allah Ibrahim menjadi ikutan? Kita tahu dah kan? Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, kan? Lepas tu Ishaq pula ada keturunan-keturunan dia, kan? Nabi Ismail ada keturunan-keturunan dia menjadi imam. Tetapi dekat sini, dekat sini kita mendapati kenapa Allah menyebut janjiku tidak akan didapati oleh orang-orang yang zalim. Adakah Allah nak masuk orang-orang yang zalim tu zuriat Nabi Allah Ibrahim? Kata dia dikatakan daripada keturunanku, dia minta keturunanku. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata la yanalu, maknanya keturunan Ibrahim, zuriat Nabi Ibrahim ni, keturunan Nabi Ibrahim ni yang Ibrahim minta jadi imam tu, Allah kata la yanalu, tidaklah sampai ahdi zalimin, bagi siapa-siapa yang didapati zalim. Maknanya adakah zuriat Nabi Ibrahim ni zalim? Okay, maksud dekat sini adalah ayat ni, janjiku tidak didapati oleh orang-orang yang zalim, bermaksud Allah Ta'ala ni tidak memilih mana-mana zuriat Nabi Allah Ibrahim yang tak taat, yang tak soleh. Maknanya kalau zuriat Nabi Allah Ibrahim dia tak zalim, maknanya dia terpilihlah akan menjadi imam. Tapi kalau ada mana-mana zuriat Nabi Allah Ibrahim yang tidak salih, dia tidak dapat, maksudnya dia tidak dapat dipenuhi doanya untuk menjadi imam. Maksudnya dia tak layak untuk menjadi imam. Itulah maksudnya yang nak disampaikan. Tapi Nabi Allah Ibrahim, dia bukan maksud dia tamak. Kan? Bukan bermaksud, mentang-mentang dah jadi imam, kan, dia ambil kesempatan anak beranak dia sekali dapat. Zuriat dia dapat. Okay. Yang ini pun kita kena betulkan. Nabi Allah Ibrahim bukan bermaksud dia nak nak mendahulukan anak beranak dia, cucu cicit dia. Tetapi dekat sini dilihat dari sudut apa? Ini dilihat dari sudut keagamaan. Menunjukkan kepada kita, kalau kita belajar tadabbur, ayat ni menunjukkan betapa pentingnya ada legasi. Maksudnya kalau kita tak ada kat muka bumi ni, siapa zuriat kita yang boleh sambung kerja yang kita lakukan? Contoh, itulah yang dikaitkan dengan kisah Nabi Allah Ibrahim. Okay. Saya teruskan, ada 2 lagi. Sempat tak habis malam ni. Okey. Kita pergi kepada isu yang berikutnya. Boleh tuan-tuan? Boleh
boleh kita belajar lagi ni malam-malam ni? Boleh Boleh, teruskan lagi boleh sikit? Ustaz. Okey. Boleh Ustaz, insyaAllah. Masya Allah. Okey, jazakumullah khair. Okey. Sekarang kita pergi kepada isu yang lain. Isu yang ke-16. Okey, betul ke orang Yahudi, Nasrani, bahkan orang musyrikin ini mengaku mereka mengikuti agama Nabi Allah Ibrahim? Okey, jawapan dia, mari kita rujuk surah yang pertama, kita kena rujuk suratul Baqarah. Okey, kita kena rujuk suratul Baqarah. Lihat ayat nombor 140. Ayat nombor 140. Muka surat 21. Muka surat 21, kalau tengok Quran terjemahan bercetak lah Okey, tengok ayat 140. Muka surat nombor 21. Muka surat nombor 21. Okey. Okey, dah selesai. Okey, mari kita tengok ayat dia. Kita terus pergi ambil 120 lah, 140 saja. Kita tengok dekat sini. Okey, Allah mengatakan ada manusia dia mengatakan siapa? Ibrahim, Ismail, wa Ishaq, wa Ya'qub, wal asbata. Kanu hudan au nasara. Tengok ya. Allah membuat bantahan. Allah kata, atau patutkah kamu mendakwa, mengatakan bahawa Nabi Ibrahim tu, Nabi Ismail, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub dan anak-anak dia, mereka semua adalah orang Yahudi atau orang Nasrani. Boleh faham tak maksud dia? Maksud dia, orang Yahudi mengatakan, kami ni ikut agama Nabi Ibrahim lah. Nabi Ibrahim ni, anak dia, cucu-cucu dia, ikut agama kami. Orang Yahudi pun dakwa benda macam tu. Kita baca pada ayat tu kan, mereka cakap macam tu. Okey. Kan? Kanu hudan au nafara. Okey. Betul ke? Boleh tak kalau kita katakan Nabi Ibrahim tu, lepas tu anak cucu dia tu menjadi orang Yahudi. Jadi ayat yang berikutnya ada diterangkan sedikit lah. Tapi kita tak nak lihat pada ayat ni. Tapi kita jumpa fakta memang ada dakwaan yang mengatakan orang Yahudi menganggap Nabi Ibrahim dan keturunannya adalah Yahudi. Orang yang Nasrani pun cakap macam tu. Okay. Jadi kita lihat ayat lain. Satu lagi ayat mudah saja. Okay, buka surah Ali Imran. Buka surah Ali Imran. Ayat nombor 65. Okay, kita tengok surah Ali Imran. Kita pergi kepada ayat yang ke-65. Okay, kita tengok ayat 65 sampai ayat nombor 66. Allah memberikan justifikasi. Betul ke mereka Nabi Ibrahim itu orang Yahudi? Adakah Nabi Ibrahim orang Nasrani? Jadi kita tengok ayat nombor 65. Okey, muka surat kalau dalam Quran, muka surat nombor 138 muka surat nombor 58 tak silap. Surat nombor 58 Ustaz. 58 Okey, tengok ya. Ayat dia. Jawapan dia mudah saja. Okey, tengok Allah kata apa dekat sini. Tengok ayat dia. Okey.
Ayat nombor 65 dan 66. Okey, tengok ya 65. Allah mengatakan, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Dia kata, lima tuhajjuna fi Ibrahim. Kenapa kamu memberanikan, memberdebatkan tentang Nabi Ibrahim? Maksudnya Allah Ta'ala nak kata, kenapa guna nama Nabi Ibrahim untuk mendakwa kamu ni benar? Kan orang Yahudi kata, kamu agama kami benar. Sebab Nabi Ibrahim pun orang Yahudi. Dia kata. Orang Nasrani pun cakap macam tu. Jadi Allah Ta'ala kata pada mereka, kenapa kamu berani nak berdebat sangat tentang agama ni dengan kamu gunakan Nabi Ibrahim. Allah kata, menggunakan nama Nabi Ibrahim. Okay, sekejap saya nak tengok terjemahan yang ini betul tak. Okey. Kemudian Allah Ta'ala bagi jawapan. Padahal wama unzilatit tauratu wal injilu illa min ba'di. Allah kata, padahal kitab Taurat, kitab Injil tak diturunkan melainkan kemudian daripada zaman Nabi Ibrahim. Faham tak maksudnya? Allah Ta'ala bagi tahu, kamu orang Yahudi, cubalah kamu fikir sikit. Tu ayat hujung tu Allah kata, afala ta'qilun. Allah kata, kenapa kamu tak menggunakan akal? Maksudnya Allah kata, cuba fikir sikit. Ada otak kan? Cuba fikir. Dari sudut sejarah, agama Yahudi ni tak ada sebelum Nabi Ibrahim. Agama Yahudi ini dia muncul selepas zaman Nabi Ibrahim. So bila Nabi Musa dapat Taurat, zaman Nabi Musa ni sebelum Ibrahim ke selepas Ibrahim? Jadi kita pun tahu, Quran bagi tahu dah, selepas Nabi Ibrahim baru munculnya Nabi Musa. Jadi apabila ada Musa, kitab Taurat yang orang Yahudi pegang kepada kitab Taurat tu, kenapa kamu boleh kata Ibrahim tu orang yang beragama Yahudi, sedangkan Ibrahim tu datang dulu sebelum dapatnya kitab Taurat? Kalau Nabi Ibrahim datang selepas dapat kitab Taurat, bolehlah kita kata dia berpegang kepada Taurat, dia ikut agama Yahudi. Sekarang ni dari sudut sejarah Nabi Ibrahim datang dulu. Kan dia tak pernah tahu ada Taurat. Macam tu juga, kamu orang yang Nasrani, orang Kristian, kan turun kitab Injil zaman siapa? Zaman Nabi Isa. Nabi Isa tu kan dia datang kemudian selepas zaman Nabi Ibrahim. Tahu faham tak maksudnya? Maksudnya Allah Ta'ala kata, cuba fikir sikit. Allah kata, ada akal, cuba fikir. Okey, tu hujah dia. Okey, kemudian mari kita pergi kepada ayat 67. Ayat 67 ni Allah bagi jawapan. Allah kata, makana Ibrahimu Yahudiya. Allah kata, bukanlah Ibrahim tu bukanlah seorang pemeluk agama Yahudi, wala Nasraniyan. Dia bukan pemeluk agama Kristian, kata Allah. Walakin, tetapi dia sebenarnya kana hanifa, orang yang berpegang kepada tauhid. Muslimah, dia juga seorang Muslim, seorang Islam. Wa ma kana minal musyrikin, dia bukanlah orang musyrik. Jadi kat sini Allah telah menempelak. Jadi kalau mana-mana orang Yahudi dia dakwa Abraham, dia muliakan
Kan dia kata mereka ni ikut Nabi Ibrahim. Sebenarnya tak. Allah bagi tahu dah pada ayat nombor 67. Sebab apa dia sejarah membuktikan bahawa agama Yahudi muncul selepas Ibrahim, agama Nasrani muncul selepas Ibrahim. Lepas tu orang-orang musyrik pula, musyrik Mekah pula ngaku, Nabi Ibrahim bina Kaabah tau dengan Ismail, kami ni pula pemegang kunci-kunci Kaabah, kami yang jaga Kaabah. So Nabi Ibrahim tu, kami ni ikut agama Nabi Ibrahim lah. Allah bagi tahu, wa ma kana minal musyrikin. Dia bukan daripada orang-orang yang menjadi penyembah berhala dan patung-patung. Hakikat sebenar-benarnya, siapa yang layak mengatakan dia mengikuti agama Nabi Ibrahim? Jawapan dia ada pada ayat nombor 68. Allah mengatakan, inna awlan nasi bi Ibrahim. Allah kata, sesungguhnya orang-orang yang hampir sekali kepada Ibrahim. Maksudnya, orang yang patut dikaitkan dengan Nabi Ibrahim, dengan agama Nabi Ibrahim, siapa dia yang pertama? Jadi tiga. Pertama, lilladzina taba'uhu. Yang pertama, golongan pertama adalah orang-orang yang ikut dia. Siapa yang ikut Nabi Allah Ibrahim pada zaman dia tu, dialah yang patut dikaitkan dengan agama Nabi Ibrahim. Yang kedua, wahadzan nabiyyu. Yang kedua Allah kata Nabi ini. Allah kata Nabi ini. Nabi ini maknanya Nabi Muhammad yang lebih layak dikaitkan dengan Nabi Ibrahim keagamaannya. Dan yang ketiga, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Yang beriman ni siapa? Orang-orang yang beriman, umat Nabi SAW yang ikut Nabi Muhammad sampailah hari kiamat. Jadi kita ni duduk kumpulan yang ketiga. Kumpulan ketiga ni lah. Orang-orang yang beriman. Kita beriman kepada Rasul. Rasul ini mengikuti apa yang disampaikan Allah kepada Nabi Ibrahim dari seluruh akidahnya, agama dia. Maka kita ni lah sebenarnya yang layak untuk mengatakan kita mengikut agama Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Selesailah kemuskilan dakwaan yang dibuat oleh orang Yahudi, orang Nasrani dan orang musyrikin. Last sekali. Habiskan ya. Dah habislah. Lepas tu kita berhentilah. Kita pada jauh malam dah 10.30 dah. Okey. Kita pergi kepada isu yang terakhir, iaitu isu apa? Isunya adalah kenapa Nabi Ibrahim Allah panggil dia bapa kita? Okay, saya minta jasa baik tentera perempuan, sila buka surah Al-Hajj, surah nombor 22. Okay, surah nombor 22. Okay, cuba lihat ayat nombor 70, ayat nombor 78. Tengok ayat nombor 78, muka surat 341. Ya, betul ke surah Al-Hajj ni? Surah Al-Hajj, muka surat 341. Cuba tengok. Betul tak? Muka surat 341. Ayat nombor 78. Jumpa tak? Betul tak? Ni ayat dekat sini. Ni ayat dekat sini. Yang last ni kat sini. Yang ni. Millata abikum Ibrahim. Yang dekat sini. Okey, ayat nombor 78. Okey, ayat yang terakhir sekali,
muka surat 341. Okay, cuba tengok ayat yang Allah kata millata abikum Ibrahim. Allah mengatakan agama bapa kamu Ibrahim. Allah kata agama millah ni agama bapa kamu Ibrahim. Kenapa Allah panggil Ibrahim tu bapa kamu? Abi kan bapa kan? Sengahkan anak-anak dia panggil bapa dia Abi dia panggil bapaku. Kalau nak Inggeris sikit daddy lah. Kalau nak Arab mungkin Abi kan kat sini. Tengok ayat dia dekat sini. Allah kata ada kat sini. Okey, ni. Agama bapa kamu Ibrahim. Kenapa Allah panggil di sini Allah menyebut tentang kita ikut agama bapa kita dari sudut ketauhidan tu. Dan kenapa Allah panggil Nabi Ibrahim bapa kamu? Okey, adakah bapa dekat situ merujuk kepada dikaitkan dengan keturunan? Jawapannya adalah bukan. Jawapan dia ada dekat surah yang berikutnya juga. Pada ayat tu juga. Ada tak ayat tu? Sekejap. Okey. Jawapan dia sebenarnya Nabi Ibrahim bapa kita dari sudut keimanan. Bukan bapa kita dikaitkan dari sudut silsilah keturunan. Tapi bapa kita dekat sini penekanannya kepada bapa dari sudut keimanan. Sebab itu ayat selepas dia, tengok ayat selepas dia, Allah kata apa? Selepas Allah kata millata abikum Ibrahim, Allah kata huwa sammakumul muslimina min qabl. Dekat sini Allah kata agama bapa kamu Ibrahim. Okey. Dia menamakan kamu orang-orang Islam sejak dari dulu lagi. Maknanya Nabi Ibrahim ni pun sebenarnya beragama Islam. Dulu lagi dah Islam ni dah ada. Nabi Ibrahim memeluk agama Islam. Agama dia hadis berdasarkan kepada ketauhidan. Jadi maksud bapa kamu kat sini sebenarnya merujuk kepada bapa dari sudut keimanan. Selesailah pengisian kita pada malam ini. Alhamdulillahillazi bi ni'mati tatimmus shalihat. Okey, jadi maknanya kita dah selesai kisah Nabi Allah Ibrahim. Jadi kita tengok balik semula apa ni? Kita tengok balik semula senarai tajuk-tajuk yang kita pelajari. Kalau ada sekejap. Saya tutup tadi. Okey, ada apa-apa persoalan tak? Ada apa-apa perkongsian? Ada mana-mana maklumat yang nak tambah? Silakan kalau ada. Ada. Boleh faham. InsyaAllah boleh faham kan? Okey, ada apa-apa pertanyaan? Tentang perempuan boleh bertanya. Kalau ada. Okey, cuba tengok senarai ni. Okey, nota ni. Okey, Alhamdulillah. Kita tadi dah belajar tajuk apa? Sekejap Okey, kita dah belajar tajuk ni lah. Yang ni. Nombor 13 ni. Peristiwa Nabi Ibrahim didatangi oleh para malaikat dah selesai. Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah dah selesai. Permintaan Nabi Ibrahim untuk jadikan zuriat dia iman dah selesai. Orang Yahudi musyrikin dah selesai. Begitu juga yang ke-17 dah selesai. Bermaksud kita dah selesai 17 kemusykilan tentang Nabi Allah Ibrahim. Jadi kelas yang akan datang kita akan masuk kisah Nabi Allah Lut.
alaihimus salatu wassalam. Apa yang kita nak bincangkan? Ada 6 perbincangan tentang kisah Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam. Kalau 6 ni, 6 perbincangan ni dalam 2 kelas lah, insya-Allah kita boleh habis kisah Nabi Allah Lut. Baik, ada apa-apa pertanyaan tuan-tuan puan-puan? Rahimani wa rahimakumullah. Okey, ada. Boleh ikut. Tak ada, Ustaz. Tak ada. Okey, kalau tiada, saya ucapkan jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Semoga Allah sentiasa memberikan kita hidayatul taufiq. Kita sentiasa diberikan kemudahan, kelapangan dalam setiap urusan kita, terutama pada mengikuti kelas-kelas pengajian Al-Quranul Karim. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.